Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofhatunur binti Subihi, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin berkongsi dengan anda tentang pengambilan ubat yang betul. Pengambilan ubat bukanlah perkara yang asing dalam kehidupan seharian. Tahukah anda terdapat pelbagai jenis ubat yang perlu diambil dengan cara yang mungkin berbeza? Kebanyakan ubat digunakan dengan cara ditelan, disapu atau disuntik. Selain itu, terdapat juga ubat yang digunakan dengan cara disedut melalui mulut, disembur ke dalam hidung, dimasukkan ke dalam dubur dan sebagainya. Cara pengambilan turut bergantung kepada bentuk dos ubat. Contohnya, ubat tablet atau kapsul perlu ditelan. Jangan dikunyah atau dihancurkan sekiranya tidak diarahkan. Ubat dalam bentuk sirap atau suspensi perlu diminum. Lotion atau krim perlu disapu pada tempat yang mengalami masalah sahaja. Inhaler disedut melalui mulut dengan menggunakan teknik yang betul. Suppositori pula perlu dimasukkan ke dalam dubur mengikut teknik yang betul. Oleh itu, anda perlu dapatkan penerangan jelas daripada ahli farmasi tentang teknik pengambilan ubat yang betul. Selain itu, anda juga perlu membaca label ubat dan mengambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jangan lupa untuk ambil perhatian kepada arahan khas. Contohnya, ubat ini boleh mengakibatkan mengantuk. Jangan memandu atau kendalikan mesin. Sebelum mengambil ubat adalah amat penting untuk anda baca dan fahami label ubat. Untuk memahami label ubat, anda perlu tahu maklumat yang terdapat pada label ubat. Pada label ubat terdapat maklumat seperti nombor daftar pesakit, nama dan alamat fasiliti yang membekalkan ubat, tarikh ubat dibekalkan, arahan dan cara pengambilan ubat, masa pengambilan ubat, nama penuh ubat dan kekuatannya, harga ubat dan label ubat terkawal. Selain maklumat pada sampul ubat, anda juga boleh mendapatkan maklumat berkenaan ubat daripada label pak ubat. Maklumat yang terdapat pada label pak ubat termasuklah kandungan, cara pengambilan, cara penyimpanan, arahan khas seperti amaran pengambilan dan interaksi, kegunaan dan maklumat penghilangan seperti tarikh luput, nombor kelompok dan tarikh penghilangan. Anda disarankan untuk mengambil ubat mengikut kuantiti dan kekerapan yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Dos 1 kali sehari perlu diambil setiap 24 jam. Dos 2 kali sehari perlu diambil setiap 12 jam. Dos 3 kali sehari perlu diambil setiap 8 jam dan dos 4 kali sehari perlu diambil setiap 6 jam. Berikut dipaparkan cadangan waktu pengambilan ubat. Anda boleh menyusun jadual pengambilan ubat mengikut jadual harian anda. Jika perlu, dapatkan nasihat lanjut ahli farmasi. Seterusnya, kita pergi pula kepada pengambilan ubat sebelum dan selepas makan. Apakah yang dimaksudkan dengan ambil ubat sebelum makan? Pengambilan ubat sebelum makan bermaksud ubat diambil 1 jam sebelum makan atau 2 jam selepas makan. Dengan erti kata lain, ubat diambil sewaktu perut kosong. Walau bagaimanapun, ubat bagi rawatan diabetes dan muntah perlu diambil 30 minit sebelum makan. Seperti makanan, ubat juga diserap oleh badan. Kadar penyerapan sesetengah ubat boleh terganggu disebabkan makanan dalam perut. Oleh itu, ubat ini perlu diambil semasa perut kosong. Contohnya ubat antibiotik, ubat darah tinggi dari kumpulan ACE inhibitor. Terdapat juga ubat-ubatan yang perlu diambil bersama-sama makanan. Contohnya Acarbose, iaitu ubat yang digunakan dalam rawatan diabetes. Ubat Acarbose bertindak dengan memperlahankan proses pencernaan makanan kepada glukosa. Dengan ini, kandungan gula dalam darah adalah lebih terkawal selepas makan. Ubat Acarbose kurang berkesan jika diambil selepas makan kerana pencernaan makanan telah berlaku. Sekiranya Acarbose diambil sebelum makan pula, tiada makanan untuk Acarbose bertindak. Selain itu, terdapat juga ubat-ubatan yang perlu diambil sejurus selepas makan. Contohnya diclofenac, iaitu salah satu ubat dalam kumpulan NSAID yang digunakan sebagai ubat tahan sakit. Antara kesan sampingan diclofenac ialah ketidakselesaan perut. Pengambilan ubat selepas makan membantu untuk mengelakkan kesan sampingan ini. Masa pengambilan ubat juga adalah amat penting. Terdapat sesetengah ubat yang perlu diambil mengikut waktu yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Terdapat ubat yang perlu diambil pada waktu pagi. Sebagai contoh, ubat untuk merawat hipertensi dari kumpulan diuretik. Ubat ini perlu diambil pada waktu pagi untuk mengelakkan gangguan tidur disebabkan pesakit terpaksa ketandas dengan lebih kerap. Alendronate, ubat yang digunakan untuk rawatan osteoporosis pula perlu diambil pada waktu pagi kerana pesakit perlu kekal dalam posisi menegak bagi mengelakkan kesan sampingannya. Selain itu, terdapat ubat yang perlu diambil pada waktu malam. Contohnya, ubat anti-kolesterol daripada kumpulan statin yang mengawal pembentukan kolesterol oleh hati. Oleh itu, ubat ini dicarankan untuk diambil pada waktu malam kerana penghasilan kolesterol paling banyak berlaku pada waktu tersebut.
Sesetengah ubat pula hanya diambil apabila perlu. Ubat tahan sakit contohnya dinasihatkan untuk diambil semasa sakit sahaja. Pesakit disarankan untuk mengambil ubat pada masa yang sama setiap hari supaya kesan ubat adalah optimum dan pesakit sentiasa ingat masa pengambilan ubat. Pesakit juga boleh menggunakan jadual, kalender atau jam penggera iaitu alarm sebagai cara untuk mengingat waktu pengambilan ubat. Sekiranya pesakit terlupa untuk mengambil ubat, segera ambil sebaik saja teringat. Walau bagaimanapun, jika waktu pengambilan ubat telah hampir kepada waktu pengambilan seterusnya, abaikan dos yang tertinggal. Ambil dos seterusnya seperti biasa. Ingat, jangan tambahkan atau kurangkan dos ubat. Jangan berhenti ambil ubat sebelum berbincang dengan doktor atau ahli farmasi dan jangan berkongsi ubat dengan orang lain. Tindak balas ubat dengan bahan lain boleh mengakibatkan ubat menjadi kurang berkesan atau kesan mudarat boleh berlaku. Tindak balas ini dikenali sebagai interaksi. Interaksi boleh berlaku antara ubat dengan makanan, ubat dengan ubat serta ubat dengan penyakit. Ubat sebaik-baiknya diambil dengan air masak. Ubat tidak boleh diambil dengan alkohol. Ubat dan alkohol saling bertindak antara satu sama lain. Selain alkohol, susu juga boleh berinteraksi dengan sesetengah ubat. Contohnya pengambilan ferrous fumarate iaitu zat besi dengan susu boleh menyebabkan penyerapan ubat berkurang. Antara contoh interaksi antara ubat dengan ubat ialah interaksi antara warfarin dengan ginkgo biloba. Warfarin adalah sejenis ubat pencair darah. Pengambilan warfarin dengan ginkgo biloba boleh menyebabkan pendarahan kerana ginkgo biloba juga boleh menyebabkan darah menjadi cair. Selain itu, warfarin juga boleh berinteraksi dengan carbamazepine yang menyebabkan kesan warfarin berkurang, seterusnya mengakibatkan darah beku. Interaksi turut boleh berlaku antara ubat dengan penyakit. Contohnya ubat metoprolol untuk rawatan hipertensi boleh menyebabkan serangan asma menjadi lebih teruk. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat, suplemen kesihatan atau produk tradisional untuk mengelakkan interaksi ubat. Sekiranya anda mendapatkan rawatan daripada beberapa klinik, pastikan anda memberitahu doktor semua ubat yang anda ambil. Sebaik-baiknya bawa ubat bersama-sama. Perkara ini adalah penting bagi mengelakkan polifarmasi, iaitu pesakit mendapat ubat yang sama atau ubat dari kumpulan yang sama daripada klinik atau farmasi yang berbeza. Ketika berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi, maklumkan kepada mereka jika anda sedang hamil, menyusukan anak, mempunyai sebarang masalah kesihatan atau mengambil sediaan tradisional atau suplemen kesihatan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengingatkan anda sekali lagi supaya sentiasa bertanya kepada doktor atau ahli farmasi jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan. Sentiasa baca dan fahami label ubat sebelum mengambil ubat. Sentiasa patuhi arahan pengambilan ubat. Diharapkan informasi yang diberikan tentang cara pengambilan ubat yang betul ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini.